Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Nguyen Xuan Phuong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam dan juga kerajaan serta rakyat Republik Sosialis Vietnam sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Republik Sosialis Vietnam yang ke-76 tahun. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya hari ini memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes ini ialah kes 2932 yang merupakan seorang lelaki berumur 84 tahun. Beliau mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes berkenaan. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kesihatan memaklumkan 102 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 2,960 orang. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. 102 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 2,960 orang. Pada hari ini terdapat satu kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 49 kluster. Kluster baru ini ialah kluster 2089 yang mengandungi 36 kes. Yang mana kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 30 tambahan kes-kes baru pada 7 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 65 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 91 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 25 kes positif yang kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 1,144 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,801 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 7 kes adalah dalam keadaan kritikal yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan. Manakala satu lagi kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 29 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,857 sampel
telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 239,143 kes. Menteri Kesihatan juga memaklumkan dengan berpandukan dapatan-dapatan saintifik terkini, garis panduan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan amalan pengendalian pesakit di beberapa buah negara, kementerian tersebut telah meneliti semula garis panduan pengurusan pesakit-pesakit yang telah disahkan positif COVID-19. Bermula pada hari Isnin, 6 September 2021, pesakit-pesakit COVID-19 yang telah disahkan sembuh selepas 14 hari daripada tarikh disahkan positif boleh dibenarkan pulang ke rumah dan tidak perlu menjalani pengasingan diri di rumah. Walau bagaimanapun, pesakit-pesakit COVID-19 yang disahkan sembuh dan dibenarkan pulang sebelum tempoh 14 hari tamat akan dikehendaki untuk menghabiskan tempoh kuarantin di rumah. Menteri Kesihatan juga menjelaskan berikutan situasi jangkitan COVID-19 yang masih belum stabil, langkah-langkah pengawalan dilanjutkan sehingga 3 Oktober 2021. Pada menjunjung tah perkenan Kebahadulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan dengan mengambil kira situasi jangkitan di negara Brunei Darussalam yang masih belum stabil serta penangguhan pemberian dos pertama dalam program vaksinasi kebangsaan, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan yang telah diumumkan sebagaimana sidang media Kementerian Kesihatan pada 21 Ogos 2021 yang mana sepatutnya berakhir pada 4 September 2021 adalah dengan ini dilanjutkan sehingga hari Ahad 3 Oktober 2021. Perkara ini adalah untuk membolehkan langkah-langkah pengawalan yang dilaksanakan memberikan impak yang positif kepada pengurangan penularan jangkitan. Marilah kita sama-sama mengamalkan zikir, doa-doa dan amalan-amalan lain untuk memohon keampunan, petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam senantiasa dilindungi dari kemudaratan dan bencana penularan wabak COVID-19. Jarak tempoh suntikan vaksin pertama dan kedua adalah antara 28 hingga 84 hari tertakluk pada jenis vaksin. Menurut Menteri Kesihatan, jika tempoh tersebut telah tamat, ini akan menimbulkan kerisauan dengan dos kedua tidak akan memberi kesan yang sepatutnya. Mengikut kajian, suntikan vaksin dos kedua akan dapat meningkatkan kekebalan seseorang. Namun, jika sebaliknya berlaku, maka kemungkinan besar individu tersebut perlulah mendapatkan suntikan vaksinasi sekali lagi. Mendapat maklumat daripada WHO dan negara-negara lain punya mengenai keperluan bagi warga emas untuk memeriksa rekod kesihatan mereka dengan doktor di klinik, Menteri Kesihatan menjelaskan di setiap pusat vaksinasi telah menempatkan doktor-doktor untuk menilai keadaan kesihatan mereka sebelum mendapatkan suntikan vaksin. Varian Delta menurut Menteri Kesihatan tidak mengira lingkungan umur jika jangkitan berlaku. Apa yang penting ialah mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan iaitu memakai sukup muka, melaksanakan penjarakan sosial dan teranah di rumah. Menteri Kesihatan juga menerangkan mengenai rakaman tular. Jelas Yang Berhormat, lebih 500 orang penduduk kampung di kawasan berkenaan telah dibawa untuk menjalani ujian swab berikutan jumlah kes-kes positif COVID-19 yang ramai di sana. Dan yang menambah 4 hari saja lagi. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak di negara ini dalam membantu Kementerian Kesihatan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Penderma-penderma datangnya daripada Fakrina Samsu, Intracorp Sandrian Berhad, TLT Enterprise, Restoran Razikin,
Panasonic Brunei sendirian berhad. Nordin Jaya sendirian berhad. Easy Printing Services sendirian berhad. TSM sendirian berhad. Huiling. Penderma seterusnya, Nature Trading Company. Vision Med sendirian berhad. Nur Afikah binti Matusin. Dan Project Feed dan Avon. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295-712 pada waktu bekerja. Penglibatan para sukarelawan dalam sama-sama membantu kerajaan menangani pandemik COVID-19 ketika ini wajar diberikan pujian. Selain para sukarelawan dalam kalangan belia dan pertubuhan bukan kerajaan NGO, para sukarelawan juga terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kerajaan. Komitmen mereka itu membuktikan orang-orang Brunei tidak camah mata. Setakat ini, lebih 300 orang sukarelawan dari kementerian-kementerian telah melaksanakan tugasan yang diberikan, termasuk di hospital-hospital, pusat-pusat vaksinasi dan swab serta pengurusan COVID-19 di beberapa buah lokasi di seluruh negara. Semasa pandemik, sumbangan para sukarelawan bukan hanya memudahkan tugasan para petugas kesihatan, namun juga berperanan menyuntik inspirasi dan semangat supaya bangkit melawan COVID-19. Skop sukarelawan ketika pandemik sangat luas, termasuk di barisan hadapan yang berisiko kami dengan sukarelawan penularan. membantu mereka dan memudahkan apa saja urusan tujuan mereka berjumpa dengan doktor-doktor di Ripas. Untuk menjadi seorang penyabar dan prihatin dalam kira melayan orang-orang awam yang berkunjung ke Hospital Ripas ini. Berbakti kepada negara dan mahu menyumbangkan tenaga kepada pihak-pihak yang berkeperluan. Sebagai frontliner, bagi mencek warna Blue Health para pelawat, para pesakit. Sepanjang kami bertugas, alhamdulillah tiada masalah besar yang kami hadapi, semuanya berjalan lancar dan orang ramai juga mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Sama-sama membantu Kementerian Kesihatan dalam melancarkan lagi proses-proses mengawal penularan wabak ini. Kesukarelawan menjadi satu subjek yang semakin mendapat perhatian kerana impaknya terhadap kehidupan bermasyarakat adalah tinggi. Agama Islam sendiri menyatakan bahawa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga para sukarelawan dan para barisan hadapan sentiasa tabah dan bersifat positif semasa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan mengikut SOP-SOP yang telah disediakan. Langkah-langkah pencegahan dan pengawalan wabak COVID-19 dari terus menular di negara Brunei Darussalam juga didokong oleh pelbagai pihak seperti agensi-agensi swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan orang-orang perseorangan di negara ini. Sehubungan itu, hari ini syarikat garaj adik-beradik atau Brothers Garage mengagihkan sungkuh muka secara percuma kepada orang ramai. Sebanyak 2,000 kotak sungkuh muka diagihkan melalui kaedah penyerahan secara pandu lalu dalam sama-sama membantu pihak kerajaan membendung penularan wabak COVID-19. Ini merupakan kali kedua syarikat berkenaan mengagihkan sungkuh muka. Semasa pengagihan, pihak syarikat melaksanakan kegiatan amal berkenaan dengan mematuhi protokol kesihatan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Orang ramai terus dinasihatkan agar dapat memberikan kerjasama dan mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkenaan agar usaha yang dilaksanakan berbaloi dan berharap situasi yang melanda negara ketika ini akan beransur pulih. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk mendidik para pelabur mengenai apa yang berlaku pada masa ini dalam pasaran kewangan global, Baiduri Capital mengadakan siri webinar sepanjang bulan Ogos
bagi melihat peluang-peluang pelaburan dalam pasaran Singapura, China dan Amerika Syarikat. Webinar pertama bertajuk Impak Positif terhadap Ekuiti Singapura, antaranya menyentuh kesan-kesan positif dari kadar vaksinasi tinggi Singapura, membolehkan ekonominya dibuka semula dengan baik. Webinar kedua bertajuk Trend Baharu di China pula memfokuskan pasaran Hong Kong menjadi laluan penting bagi pelabur asing untuk meneroka peluang-peluang pelaburan lain. Satu lagi webinar bertajuk Mempersiapkan Portfolio bagi Kenaikan Kadar Faedah, antara lain menyentuh para pelabur boleh meramal suku terakhir tahun ini dan mempersiapkan portfolio bagi potensi peningkatan kadar faedah dan inflasi ketika pasaran dunia mula pulih dan dibuka semula. Orang ramai, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dialulukan untuk sama-sama menyumbangkan peranti sama ada yang baharu atau terpakai bagi menyokong pembelajaran dalam talian. Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi Negara Brunei Darussalam berhasrat untuk mengumpulkan sumbangan sebanyak 5,000 peranti. Sokonglah dengan membantu pembelajaran dalam talian bagi pelajar-pelajar yang memerlukan dengan menyumbangkan komputer riba atau tablet baru dan terpakai. Orang ramai bolehlah menyumbang mulai 30 Ogos 2021 hingga 30 September 2021. Biskita bolehlah menyumbangkan komputer riba atau tablet baru dan terpakai mengikut spesifikasi minimum yang tertera. Sumbangan boleh diserahkan ke Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Lambat Kanan atau Pusat Tingkatan 6 Tutong dari jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Penyumbang hendaklah mengikuti prosedur operasi standard berikut semasa penyerahan sumbangan. Bersama-sama merealisasi akses pendidikan kepada semua.